أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Ihsaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal Barisan, Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Surau, tuan-tuan dan puan yang sempat bersama, hadir bersama pada malam ini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama lagi berkongsi ilmu, dan tak lama lah lepas itu kita akan memberi laluan pada Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, syarat dengan ganjaran-ganjaran, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu Ramadan dan menghidupkan Ramadan. Muka surat 970. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan-syaitan itu bagi kamu adalah sebagai musuh. Fattakhizuhu, kamu ambil dia sebagai musuh. Innasyaitana, kalau kita jumpa Al-Quran dimulakan dengan inna, itu menunjukkan bahawa satu penekanan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Dipanggil sebagai taukid, pengokohan. Maknanya memang sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita, innasyaitana, sungguh-sungguh ni nak beritahu, syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhizuhu, maka ambillah dia sebagai musuh juga. Jangan ambil sebagai kawan, jangan ambil sebagai rakan, jangan ambil sebagai pembantu, jangan ambil sebagai tok bomoh. Kan? Ada juga tok bomoh, perawat, jangan. Tapi fattakhizuhu aduwa, ambil dia sebagai musuh juga. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok ayat inna, mana bukan main-main yang Allah nak sampaikan. Satu benda yang ditegaskan dengan sungguh-sungguh. Syaitan sebagai musuh, kerana itu ia selalu berusaha untuk menyesatkan, kemudian menarik kamu ke dalam neraka. Itulah dia punya the end dia. Nak bawa kita sama-sama
Maka seorang yang sempurna akal harus rajin memerangi dan menentang semua bisikan dan tipu daya syaitan, walaupun berupa nasihat. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk nasihat, kan? Dalam bentuk nasihat. Bila nyata berlawanan dengan tuntutan Allah dan juga berlawan dengan tuntutan Rasulullah, berlawan dengan syariat lah, sama ada berlawan dengan nas Al-Quran atau bertentang dengan hadis Nabi SAW. Syaitan itu nyata musuh yang terang-terangan. Tapi kalau kita tengok, kita tak nampak syaitan. Macam mana pula dia nyata? Di sini dia kata musuh itu, syaitan itu musuh yang nyata, yang terang-terangan. Tapi kita tak pernah nampak, kan, syaitan. Di sini bukanlah maksudnya terang tu nampak pada fizikal mata. Tapi ia terang-terangan, iaitu diingatkan, dijelaskan, tak ada manusia yang menjelaskannya, Allah. Jadi jelas, terang peringatan itu. Kalau manusia mungkin kita tengok, mungkin pendapat dia kot. Pendapat orang lain belum tentu lagi. Kalau ulama pula, tengok dulu, mungkin khilaf agaknya. Kan? Macam kita khutbah pada minggu sudah, kan? Khutbah pada Jumaat sudah, hari ni hari Senin. Sudah kan? Hendaklah kita mengamalkan sembahyang sunat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, kan? Itu. Jadi situ memang sebut di dalam, tapi kalau kita tengok itu lebih kepada pendapat mazhab Hanafi. Jadi kita ambil 2 zuhur, 2 salah, tak salah, ada juga hujah dia. Tak ada masalah. Saya buat 2 zuhur 2, lepas tu ba'diyah pun 2 juga. Macam mana tu Ustaz? Janganlah risau, kan? Dalam mazhab Syafi'i mengharuskannya matan sunat sembahyang 2 zuhur 2 asar. Tapi nak buat 4 lagi bagus, sebab juga Imam Syafi'i mengatakan bahawa itu yang lebih baik. Lebih baik. Baik, itu ya. Jadi maknanya bila dinyatakan oleh kita tengok tadi, sehingga antara mazhab pun berbeza, antara Hanafi dengan Syafi'i. Banyak pendapat-pendapat berbeza antara mazhab-mazhab. Tak ada masalah. Tapi kenapa disebut musuh syaitan itu musuh yang terang dan nyata? Sebab dia mengatakan musuh itu bukan datang daripada manusia. Ia datang daripada Allah. Jadi tidak ada yang paling terang, tidak ada yang paling jelas kecuali ianya dijelaskan, diterangkan oleh Khaliq, pencipta kita. Jadi janganlah ragulah. Jangan ragu-ragu lagi. Jadi kalau begitu fattakhidhuhu aduwa. Ambil dia sebagai musuh juga. Tapi kadang kita susah juga kan. Bubek, kalau terbubek mula syaitan boleh tak Ustaz? Tak payah bubek dengan syaitan. Bubeklah ikut syariat. Ya? Bubek dengan syaitan. Saya dijumpa Ustaz, dia tu dukun tapi dukun gayat dia kata. Dia ni tu, tak usahlah kita hebat dengan itu. Berubeklah dengan cara yang Islamik. Sebab kita yakin yang menyembuhkan ialah Allah. Kita cara saja. Ada orang ini sekadar cara je Ustaz, ikhtiar, tinggal lagi yang berubek tak Allah. Kenapa pula yang senyap tak betul tapi nak kenakan juga yang elokkan Allah? Tak boleh juga. Cara pun kena betul. Cara pun kena tepat. Al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Cara kita tak betul pada syarak, maka akhirnya tak betul jugalah. Dah berubat cara yang betul, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari itu, syaitan itu juga ada beberapa musuh yang lain. Ada musuh-musuh yang lain selain syaitan, kena tahu juga. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu padanya ada 5 perkara yang membawa dia kesusahan. Yang pertama, mukminun yahsuduhu. Iaitu yang pertama, orang mukmin yang pada dirinya ada hasad dengki. Susah dia. Takkan tenang.
Dan itulah, sat dengki itulah yang menyusahkan dia. Orang dapat kelebihan dia mula ni, tak boleh. Susah nak sat dengki ni. Sebab kita kena cari geng yang sesuai dengan kita untuk nak dapat sokongan. Kena pula bertemu orang lain. Kau ni cakap bukan orang, kau sendiri tak tengok. Kena pula kita balik. Kemudian hati tak tenang. Kemudian dia kata, wa munafiqun yabghaduh. Orang yang munafik yang membenci padanya. Kan? Tak boleh orang munafik ni. Sebab dia akan susah. Orang benci pada dia. Cakap dia tak percaya semua. Kemudian dia kata lagi, wa'adun yuqatilu, dan juga musuh harus diperanginya. Musuh yang mesti diperangi. Jangan kita berlawan ataupun membantu menyokong musuh. Musuh ni kita, bila dia musuh kita kena. Tapi perang ni macam mana? Tengoklah, kalau dia memerang kita dalam bentuk pemikiran, kita kena lawan dengan bentuk pemikiran. Dan syaitan yang akan menyesatkannya. Dia jumpa tu dia kata wasyaitanu yudillu, dan juga syaitan yang menyesatkannya. Dan yang terakhir wa nafsun tuwihi, dan juga hawa nafsu yang mempengaruhinya. Maksudnya hawa nafsu yang sentiasa mendorong dia kepada benda keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu'i, nafsu itu mendorong kita buat benda yang tak baik. Itu dia selip syaitan tadi. Ada juga perkara lain yang menyusahkan kita. Tapi kita ambil pedulilah. Kerana itu seorang Muslim harus mohon pertolongan bantuan Allah. Dan kita gundah gulana. Kan, walaupun musuh kita banyak, musuh dalam diri kita pun ada, musuh manusia pun ada, musuh syaitan pun ada. Tapi dia kata mohonlah pertolongan bantuan Allah untuk dapat menghadapi semua musuh-musuh itu, sebab bila telah mendapat hidayah taufik yang berupa pertolongan Allah, maka ringanlah untuk kita menghadapi musuh-musuh tersebut. Di sini saya nak sebut tentang hidayah dan taufik. Kita mohon sebutkan taufik dan hidayah. Memohon taufik dan hidayah. Taufik, hidayah. Taufik ini iaitu perkara yang alladhi yutabiqu bisyar'i. Benda yang bertepatan dengan syarak. Kadang-kadang ada benda bila kita kena mohon taufik tuan-tuan ya. Sebab ada perkara kadang-kadang kita bertindak tanpa ilmu. Kalau ada ilmu okeylah, ni apa hukum ni? Kita tahu okeylah. Tapi ada bendanya kita, ni macam mana ni kita pun buat juga nak buat. Mudah-mudahan dengan taufik itu kita buat tu dianya selari dengan kehendak Allah syariat. Selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya tuan-tuan bab sembahyang kan. Tak ada isu kalau kita musafir, sebab dalam fiqh manhaji Imam Syafi'i letakkan 81 km. Kan 81 km. Tapi kalau jamak ni dianya tak semesti musafir. Musafir memang bolehlah, qasar pun boleh, jamak pun boleh. Dua-dua boleh buat. Jamak dan qasar. Tapi kalau sebab susah, masyaqqah, kita boleh jamak. Tapi dia kata dalam kitab itu, boleh seseorang itu menjamakkan zuhur, asar, maghrib dan isyak, itu saja kawan dia, dengan sebab kesusahan. Di susah ni, kita tak boleh tengok orang. Dia ukur pada kita. Susah tu kepada kita. Ya. Bukan kepada peristiwa. Ya, kita. Jadi, kita mengharapkan taufik. Mudah-mudahan, kita nak jamak lah. Ni susah ni. Kita pun jamak. Mudah-mudahan perbuatan kita menjamakkan itu selari dengan kehendak Allah. Itu taufik. Benda-benda yang kita buat tu, biarlah dianya. Hidayah iaitu satu yang dibisikkan, satu yang diilhamkan. Hidayah. Kita tak dapat macam mana nak buat ni. Tiba-tiba datang satu idea. Kita pun buat. Itu hidayah. Dipanggil oleh Imam Ghazali, dia kata ilmu itu datangnya dengan dua cara. Tapi dia panggil makna lah. Ilmu tu makna. Imam Ghazali menterjemahkan ilmu itu apa dia ilmu? Ilmu tu ia makna.
Ilmu tu adalah makna. Bagi dia satu benda yang ada makna baru ilmu. Tak ada makna bukan ilmu. Ada makna ilmu. Maknanya tuan-tuan belajar, faham ada maknanya. Maka ilmu lah tu. Tapi kalau belum faham, maka dia belum ada makna. Jadi satu perkara, diri mendapatkan makna. Makna tu ilmu lah. Diri mendapatkan makna. Maknanya diri kita pergi mencari ilmu. Pergi ke surau, ada kuliah. Pergi ke sekolah, pergi ke pengajian, pergi universiti, pergi kuliah, pergi madrasah. Diri mendapatkan makna. Mana kita pergi cari. Itu biasa kita buat. Kan? Satu lagi, makna mendapatkan diri. Yang ni dipanggil hidayah. Kita tak pergi mana-mana pun, tapi ilmu datang begitu. Itu dipanggil makna mendapatkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara takarrub ilallah. Dengan cara kita menghampirkan diri kepada Allah. Kalau diri mendapatkan makna, dengan cara apa? Dengan cara belajar, berguru. Kita bergurulah. Kan? Berguru. Tapi kalau makna datang kepada diri, dengan cara apa? Dengan cara zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi bila kita ilmu datang dari diri kita, itu juga dipanggil hidayah. Maka kita minta dua, taufik dan hidayah. Taufik bila kita buat benda tu tanpa ilmu. Kita kena buat tapi tak ada ilmu kita. Kita buat juga. Mudah-mudahan dianya dibimbing dengan syariat. Tapi kalau ada ilmu, ilmulah. Kalau buat macam ni Ustaz, saya belajar macam ni dulu. Kan? Kalau buat macam ni, entah. Saya rasa buat je, masalah terpaksa. Nak tanya orang tak ada. Contoh lagi kan, rambutan sosek. Kan matahari tak nampak pula. Kek mana lah arah nak semayang ni. Kan? Jadi kita pun main fatwa hati. Fatwa hati. Mana solat ke hati. Nak tengok matahari tak nampak. Tapi mana? Maka dia pun semayanglah. Mudah-mudahan waktu kita minat ataupun cenderung hati kita itu menghala ni agak kiblat ni. Kita pun semayanglah. Itulah kita taufik. Betul rupanya. Dengan apa hati kita tadi, sembahyang itu betul. Itu kita minta. Taufik dan hidayah. Ya? Itu dia kata, telah mendapat hidayah dan taufik yang berupa pertolongan Allah, maka ringanlah menghadapi semua musuh itu. Baik. Saleh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdul Rahman bin Ziyad berkata, ketika Nabi Musa alaihi salam sedang duduk, tiba-tiba datang iblis memakai songkok. Dia maknanya sebab songkok orang pakai ini bukan zaman Lee Kuan Yew. Sebenarnya zaman iblis dulu, Nabi Musa dah songkok dah. Jadi maknanya tengok situ ni. Saya baca tadi tengok. Lah itu ingat pun zaman Lee Kuan Yew dulu pun zaman Musa pun dah ada, Nabi Musa dah ada ni. Songkok yang berwarna macam-macam, ada warna. Dan ketika dekat pada Nabi Musa AS, ia membuka songkok ataupun topi dia tadi. Dia buka lah. Dan Nabi Musa AS bertanya, siapa kamu? Jawabnya, aku iblis. Dia berani, aku iblis. Dia tak ada tipu. Kan? Walaupun memang dia suka menipu, tapi yang ni tak tipu. Aku iblis, dia kata. Mengapa kamu datang kemari? Jawabnya, memberi salam padamu kerana kedudukanmu di sisi Allah. Aku datangnya di salam. Sebab kau ni hebat. Kan? Beri salam pada Musa. Lalu ditanya, untuk apakah songkok itu atau topi tadi? Jawabnya, untuk mencuri dan menawan hati anak Adam. Tuan-tuan, dah berlaku zaman tu kan. Dah berlaku dah dengan songkok kita kalah. Kan? Nabi Musa AS berkata, beritakanlah kepadaku dosa apakah yang jika dilakukan oleh anak Adam, maka kamu dapat menguasainya. Kan? Dia datang tu nampak warak lah maknanya. Songkok nampak warak kan. Jadi dia datang dari kita, jangan main. Dia akan nampak lebih warak lagi daripada kita. Sebab itu akhirnya dia menggunakan di cerita ni songkok lah. Songkok ni nampak orang warak. Kan? Jadi maknanya iblis ni akan cuba mendampingi kita dengan nampak dia lebih lagi.
Kalau orang tu tak makan 3 hari, jadi tak makan 4 hari, 5 hari. Apa dosa yang dilakukan oleh anak Adam? Maka kamu dapat menguasainya. Iza a'jabathu nafsuh wastaksara amaluh wa nasiya dzambah istahwaztu alaihi. Ini dia tuan-tuan. Kata tanya Nabi Musa, apa dosa yang dilakukan oleh anak Bani Adam? Akhirnya dengan dosa tu kau boleh menguasai dia. Yang pertama dia kata, jika ia ujub berasa bangga diri. Iza a'jabathu nafsuh. Bila dia takjub dengan dirinya, maknanya ujub. Ini ujub ni penyakit dalaman. Inna solah tanha anil fahsyai. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah fahsyak. Apa dia fahsyak? Penyakit dalaman. Seperti ujub. Kan? Wastaksara amaluh. Dan telah berasa banyak amalnya. Sebab itu dalam pendapat Imam Syafi'i, seseorang yang rasa dia tak ada dosa, dia rasa syurga aku ni. Sebenarnya waktu itu, saat itu, dia bodoh. Bagi tanya Syekh, anak murid ni, dia tanya guru. Syekh dia kata, pada pandangan Syekh, orang bodoh ni macam mana? Pak murid tanya, takut murid masuk dalam bodoh kan? Di mana juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar selepas wafat Nabi Muhammad SAW, dia bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman. Dia bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman, wahai Huzaifah, nama-nama orang munafik yang Nabi bisik pada kamu tu, ada tak nama aku? Sebab apa? Dia takut dia termasuk golongan munafik. Bermakna kita faham, Nabi Sayyidina Umar tidak confident dia orang Muslim yang hebat. Kita baca sirahnya. Bahkan Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Umar lah orangnya. Dah sebut, Nabi sebut. Menunjukkan kehebatan Umar. Macam tu Nabi sebut, dia pun tak yakin lagi. Sehingga bertanya kepada Huzaifah bin Yaman. Dia kata, sebenarnya nama aku ada tak? Kita tidak, kita tanya. Ada apa baju di kampung lah ni, dulu zaman saya dulu. Jogotah kan. Dapat aku pakai baju tak? Dapat, dia kata. Tapi kena bayar sewa lori. Kota kampung tu cakap. Jadi abah saya sumpi lah sewa lori dia bayar. Rupa tak kono sewa lori bagi tu. Satu peristiwa. Satu peristiwa tu lepas pada pilihan raya. Lepas pilihan raya menanglah YB ni menang. Dia jamu sate. Kampung saya pun bayar sama sate. Jadi sate tu orang ramai datang. Tak cukup sate tu. Dalam postmortem mesyuarat timbullah isu sate. Apa sangatlah orang kampung sate ni bagi dia hebat. Bagi dia ni kan anak-anak. Bukan sahaja anak-anak. Jadi timbul tu. Ni betul tuan bukan cerita betul. Dia kata sate ni berapa bajet? YB di situ. Saya bagi RM5,000 untuk sate saja. Kata YB. Habis dia kata, kau ada sate 1,000 je. Kata orang ni. 2,000. 2,000 sate. Mana cukup dia kata. 2,000 cucuk bukan RM2. Lepas tu kata, sate ni dia kata sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu, sate harga lain, kuah harga lain. Lepas tu RM5,000. Pernah tuan tak jumpa tak? Sate harga lain, kuah harga lain. Pernah jumpa? Datang kamu saya. Ini betul. Berkelahi lah satu. Ini cerita dulu lah tuan ya. Cerita dulu. Jadi maknanya, dia rasa takjub pada diri dia. Satu lagi, wastaksara amalah. Dan dia berasa banyak amalan dia dan lupa dosanya. Wa nasiya dzambahu. Dia lupa dosanya. Maksudnya dia rasa dirinya tidak ada dosa. Istahwaztu alaihi, maka disitulah aku berkuasa padanya. Istahwaztu, maka aku kuasai atas dirinya. Kan? Berkuasa. Inilah dia. Mana 3 perkara. Ujub, rasa banyak pahala, dosa pun dia rasa clear. Dia kata dah tobat dah. 3 benda ni akan dikuasai oleh syaitan diri kita. Kesemua itu boleh kita atasi dengan solat lah. Inna solah
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar itu ialah kejahatan, keburukan luaran, munkar kan. Man ra'a minkum munkaran. Orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tafsirkan fahsyak tu dalaman, munkar tu luaran? Sembahyang itu mampu mencegah penyakit keburukan dalaman, ujub, takabur, sombong. Wal munkar, benda yang luaran. Kita lompang anak orang, kita pecah tayar. Dan saya dulu jahat. Cina beli scrap, kampung Melayu kan, buat lori, kita marah. Kan? Dia je, saya pasang paku ke apa. Lepas saya intai dalam somak tu, lalu lari pun, saya pun berlari tengok tu, aku tilang, otot tangan pun. Seminggu tak masuk lori . Jadi maknanya, apakah dosa tu kita rasa clear dah? Tidak, ampun kan. Baik. Di sini tuan, kelemahan inilah yang menyebabkan seorang itu akan dikuasai. Baik, dia sambung lagi. Wahid bin Munabbih berkata, Munabbih ni nama. Kalau kita tengok orang tahfiz Quran, dia panggil surau ke masjid bulan Ramadan panggil 2 orang kan. Jarang panggil seorang. Dan mana murid apa ni. Saya kata nak panggil murid saya panggil 2 orang. Saya nak seorang je di imam, tak boleh. Sebab dia imam mesti ada Munabbih belakang. Sebab maklumlah dia bukan apa, dia imam tuan-tuan, kadang-kadang bila dia gelap tu. Kan? Bila gelap tu gelap. Jadi Munabbih apa? Munabbih ni mengingatkan kembali. Sebelum awal dia lokek balik. Jadi saya kata nak panggil murid saya boleh, tapi panggil 2 orang. Mas Wajib pula kata saya seorang je nak. Sebab bajet seorang, saya kata tak apalah, bajet dia dibincang berdua. Tapi yang penting solat ni penting. Kalau dia tersangkut susah pula nanti. Kenalah nak murid tu yang gabra kan. Langsung dia pun hilang. Kan, jadi maknanya Munabbih. Munabbih ni maknanya orang duduk belakang dia dipanggil Munabbih. Hatta imam di belakang imam itu juga dipanggil Munabbih. Kita bisa panggil Bilal lah. Bilal. Tapi Bilal waktu itu, Bilal waktu dia azan. Tapi waktu sembahyang dilaksanakan, imam depan, Bilal telah pun memakai baju Munabbih. Itu duduk belakang tu Munabbih. Yang ni dia kena tengok kan. Tak betul dia kena tegur lah. Subhanallah, jangan pula tak betul kan. Yang kawan saya dulu, yang Asar, dia singgah tu masjid tu. Kawan saya tu bukan duduk situ, dia singgah je, lalu singgah sebab Asar kan. Asar singgah lah. Imam tu terkontut time sujud tuan-tuan. Imam tu mungkin dia tahu macam mana dia nak buat ni lama, macam mana dia nak buat ni kat dia. Lepas itu dia hangkit, dia tengok orang sujud, dia pun perlahan bangun, pergi dia keluar dia. Yang Munabbih, dia tak sedar, dia lah Munabbih. Apa nak buat pun tak tahu juga. Dia pun angkat, dia tengok imam tak ada. Oh, imam tak ada, dia kata. Itu kan Munabbih. Itu bercerabih. Itu bercerabih. Munabbih ni, mana dia tengok tak ada. Allahu Akbar. Dia bagilah order kepada belakang. Kemudian tu, sujud. Katalah itu sujud yang pertama kan. Dia bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan. Tak apalah. Lepas tu katalah naik rakaat Allahu Akbar dan dia ke depan sedikit. Itu panggil Munabbih. Tapi bila tu dia kata, "Oi, imam tak ada." Kawan saya pun tak apa dia faham, dia sembahyang terus lah. Dia kata, "Pelik masjid tu," dia kata. Macam mana? Itu yang ada kan. Itu ke Munabbih, itu bercerabih. Jadi tuan-tuan, Wahid bin Munabbih ini Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab segala soalan-soalannya. Maka datanglah iblis berupa orang tua yang memakai tongkat. Dan ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah kamu?" Jawabnya iblis. Dia tak tipu. Tuan-tuan kalau tanya siapa mana? Si iblis. Kan? Dan mengapakah, tapi tuan-tuan dia tak berani tipu. Kan? Sebab memang Nabi tahu. Dan mengapakah kamu datang? Jawabnya, Allah menyuruhku datang kepadamu untuk menjawab segala pertanyaanmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya mal'un." Mal'un ni satu bahasa Arab, isim maf'ul, wahai yang dilaknati, mal'un.
Ya mal'un, wahai yang dilaknati, kam a'da'uka min ummati. Berapa ramaikah musuh-musuh engkau dari kalangan umatku. Jenis, bukannya orangnya, jenis dia. Mal'un. Jadi jangan panggil orang mal'un, tak boleh. Kan? Sebab iblis memang kita tahu lagi. Kan? Maka dia kata khamsata asyar, ada 15 jenis gulungan. Awaluhum anta. Yang pertama sekali engkau lah, dia kata. Wahai Nabi Muhammad, engkau lah. Itu musuh aku. Nabi itulah musuh. Wasani imamun adil. Dan yang kedua, imam pemerintah yang adil. Adil di sini bukanlah maknanya dianya sama, kan? Isteri ada ompek. Yang isteri yang nombor ompek tu dianya slim. Baju ompek meter je. Isteri yang lama ni, yang sulung ni duduk kita lama. Dia rasi makan. Kita ajak keluar malam makan, semua makan, anak apa kita bagi makan. Jadi dia punya baju tak boleh 4 meter, mungkin 5 meter. Tapi ada adil, kita 4 meter, 4 meter. Itu bukan adil. Itu tak cerdik. Adil lah sesuai. Yang ni 4 meter, bakal slim. Yang ni bagi 5 meter lah. Jangan ompek. Jangan ompek. Kenapa dia 5, saya 4? Tak boleh. Sebab memang itulah keadilan dia. Sesuai dengan, kan? Adil. Imam yang adil. Jadi adil di sini, tengok kepada, dia panggil dalam kata-kata, wudi'a syai' fi makanihi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu adil. Kan? Yang ni 4 meter, dia bagi pada isteri yang slim. Yang 5 meter, dia bagi pada isteri yang semangat. Sesuailah. Wudi'a syai' fi makanihi. Kalau kata orang dalam kitab tu, dia kata, dan saya baca fiqh tu, kalau kasut, letaknya di kaki. Bukan di kepala. Bapa saya, pasal saya. Dia kakak, mak saya, suami dia sepanggil ayah muk. Dia kalau pergi sekat Kolfilah, tuan-tuan, dia nak pergi Singapura, rumah anak di Singapura. Daripada bayar itu ke Kolfilah, kasut dia gantung ke leher. Memang itulah cara dia. Dia katakan naik bas daripada bayar itu tak gantung ke leher itulah. Sampai pilah baru disagung. Saya tak sampai nak tanya kenapa. Tapi tuan-tuan, dia pergi hutan memang tak kasang kasut. Pijak duri apa tu, patah duri tu. Saya pernah pergi rumah dia. Dia kayu. Ada anjung tu penuh kayu. Saya pergi rumah dia tu, dia sedang layat tapak kaki. Dia potong kasar. Dia potong layat, buang dia toba mana dia kata. Kan? Itulah sebabkan dia sampai pilah. Lepas tu dia pilah lah kesomban tu, dia mungkin apa sikit, dia pakailah kasut dia kan. Baik. Imam yang adil. Wasalisu ghaniyun mutawadi'. Yang ketiga, orang kaya yang tawaduk. Dia kaya tapi tawaduk. Ini musuh syaitan juga. Orang kaya yang tawaduk. Kan? Warabi'u tajirun sadiq. Yang keempat, saudagar, businessman, peniaga-peniaga yang benar. Wal khamisu alimun mutakhasya'. Dan kelima, orang alim yang khusyuk. Orang alim, bila dia buat satu benda, dia khusyuk. Ini ditakuti. Kan? Ditakuti oleh syaitan. Ada orang, saya jumpa orang dia kerja dia khusyuk. Macam mana kerja khusyuk? Memang dia kerja tu sebab dia buat kerja tu tak sadar. Kan? Orang perempuan, tuan-tuan sekalian, dia ada, kampung saya tu, dia terkena gagah perempuan. Tuan-tuan ya. Bayangkan dia tak ada suami. Mungkin orang tak sesuai dengan dia. Tapi orang gotong royong dapat tanah 6 ekar, tanam pokok getah, dia seorang tu tobang 6 ekar tanam pokok getah. Punya hebatnya. Hebat dia. Kita tahulah kalau dia hebat tu ada pada dulu kan. Pada dulu ni macam-macam. Di kampung saya tu ada satu orang. Sempat saya jumpa dengan dia. Hidup sezaman lah. Tinggal lagi dia tua. Dia naik bersikap petang-petang saya nampak. Dia naik bersikap puluh. Pakai seluar pendek. Tak pakai baju.
Orang kampung kalau pergi ke hutan, tebang pokok balak, nak bolah-bolah cik-cik, nak jadikan tempat pagar, bila dah bolah-bolah tu, banyaklah. Bila dah banyak, susahlah nak bawanya. Dah tobang dah satu berapa 2 meter, 3 meter tu, pergi jumpa dia. Tok, saya ada tobang pokok balak, adalah hampir 5 tongkung dekat sana. Saya nak buat keluar lah, sebab nak saya kacik jadikan tempat pagar. Yalah, dia kata. Tuan sekalian. Besok pagi dah ada 6 tokong tu dekat kandang rumah orang tu. Macam masa bila dia angkat, wallahualam. Saya sempat jumpa orang tu. Rumah dalam kampung Rotah. Hebat, tuan. Memang hebat. Wallahualam. Tapi memang saya sempat dengan dia. Bahkan orang kampung tu, saya pernah, masa tu orang kampung masih lagi jumpa dia. Jiran depan rumah dia tu, nak buat pagar sawah. Beritahu dia. Esok pagi tu rumah tu adalah 6 tokong tu. Kacik lah. Tuan-tuan sekalian. Dapatlah si ilmu tu kan. Tuan-tuan rosak kereta kan. Kena rosak ni tuan. Kamalam saya angkut ke komen ni. Dia minta lah. Towing kalah. Tapi betul tuan-tuan, saya belajar ilmu. Saya menuntut ilmu. Dipanggil ilmu pasak bumi. Saya belajar sebenarnya ukur sejauh mana dianya tepat dengan syarak. Bukan saya belajar nak kuat. Jadi maknanya pokok kelapa ni kalau sekiranya tentu saya tak payah panjat dah. Burung jatuh buat betul. Datang satu orang nak lawan saya. Kaki kanan saya tumit, saya pasak kumit, saya pusing lawan Kaabah. Lawan Kaabah. Kaabah ikut jam kan? Ikut jam. Saya baca ayat tu. Semua tak boleh borak. Lepas tu saya jontik lah. Nak jontik telinga dia. Tapi bila saya belajar, saya kata, ini dah mukhalafah li syarak. Kalau inilah dia, saya kata, saya belajar nak ukur saja. Lepas tu saya kata, minta maaf tuan, saya tak nak putuskan. Dia putih tuan, dia suruh saya duduk dalam air tu. Pukul 2 pagi dia dalam air, dia bagi pangkal batang buluh. Pangkal batang buluh pegang. Zikir lah. Dia panggil zikir, bukan zikir tuan. Dia panggil tak apa bondol, jam serapah lah. Dia kata nanti kalau ustaz tu datang apa-apa pun, dia apa benda datang pun, ular ke, lintah ke, mengurumun datang, ustaz kenapa? Sampailah buluh tetap pecah. Bila pecah tu, kalau sejam-sejam lah. Sampai subuh tak pecah, gagal. Dan saya kata, minta maaf lah, bukan saya lah nak belajar tu. Dia kata apa? Ustaz, saya pandang ustaz sebulan lebih, dia kata. Pandang apa? Saya nampak ilmu saya, anak saya pun saya tak pergi. Saya nampak ustaz lah yang boleh tanggung ilmu tu. Saya tak boleh saya belajar. Rupa tak bertepatan dengan syarak. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan tu musuh kamu, maka ambillah syaitan itu sebagai musuh. Walaupun dapat ilmu hebat. Tuan-tuan kan? Tak boleh. Kenapa? Musuh. Saya belajar, saya tengok, ini syaitan. Jadi lepas itu, tak boleh kita belajar, hukumnya haram. Saya belajar kerana nak tahu sempadan. Sebab dia kata ni, saya kata, kata tak boleh sempadan. Dia kata pula, anak saya pun tak turun. Saya tahu anak saya. Sebab anak saya tak seorang pun yang boleh tanggung ilmu ni. Sebulan saya perhatian ustaz, dia kata. Saya nampak ustaz lah boleh tanggung. Kayak mana perhati, wallahualam. Saya kata, bolehlah saya belajar. Dia ajarlah saya ni. Saya kata, minta maaf tuan, saya tak nak dah. Tak nak saya dah kata. Tapi bila saya belajar tuan-tuan, kan, kalau saya belajar dulu, kerja angkat simin, kan tuan-tuan, saya angkat simin. Doza rosak, saya angkat doza. Kan? Tuan-tuan ada apa ni gangster-gangster, saya pergi minta pau dia. Kan? Senang saya hidup. Tapi bila mati, jawablah. Kan? Jadi ilmu itu tidak syar'i. Dia berhenti setakat dia panggil wal khamisu alimun mutakhasyi', orang alim yang khusyuk. Wallahu alam, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kepada manusia.
sini aqulu qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.